Ngumpatkan maksiat, mengumpatkan dosa. Tapi kalau dah tiap-tiap hari ngumpat, cukup 40 hari tuan-tuan, susah nak tinggal tu. Kalau satu hari tak ngumpat rasa tak sedap. Dia boleh jadi migrain jadinya. Asal migrain, tak ngumpat hari ni. Contohnya lah. Bukan hajar sini, hajar Afrika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih lagi pada membicarakan berkenaan tentang sabar. Dan sabar bahagian yang kedua, meninggalkan segala maksiat. Dan sesungguhnya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mujahidu man jahada nafsah. Artinya, bermula yang berperang itu mereka yang memerangi ia akan nafsunya. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Hibban dari Fudallah bin Abid radhiyallahu ta'ala anhu. Sabar bahagian yang kedua iaitu meninggalkan semua maksiat. Maksiat perkara dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita jauhkan, untuk kita tinggalkan, kerana ia termasuk daripada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diperintahkan oleh Allah itu kita usaha untuk melaksanakan, dan apa yang dilarang oleh Allah kita usaha untuk meninggalkannya. Maka oleh yang demikian, dalam meninggalkan segala maksiat, maka hendaklah kita sabar. Sabar dalam meninggalkan segala maksiat. Perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, maka perkara tersebut hendaklah kita sabar dalam meninggalkannya. Kerana disebutkan dalam satu riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mujahidu man jahada nafsah. Orang yang bermujahadah, orang yang berperang, ialah orang yang berperang dengan hawa nafsu dia. Maka hadis ini, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sebenar-benar orang yang berperang, sebenar-benar orang yang bermujahadah, tak lain dan tak bukan orang yang berperang dengan hawa nafsunya. Hawa nafsu dia terletak pada semua di dalam tubuh badan manusia. Artinya setiap orang ada hawa nafsu. Setiap orang dalam dirinya ada nafsu. Allah Ta'ala jadikan nafsu ni sebagai cobaan dan dugaan serta ujian kepada manusia. Bahkan nafsu merupakan salah satu daripada musuh manusia, apatah lagi musuh kepada orang yang beriman. Maka sebab itu salah satu daripada musuh-musuh kita, musuh orang yang beriman, selain daripada dunia, itu musuh kepada orang yang beriman. Selain daripada harta, itu pun musuh kepada orang yang beriman. Selain daripada dunia, itu pun musuh kepada orang yang beriman. Begitu juga syaitan, laknatullah, merupakan musuh orang yang beriman. Dan tidak lupa juga nafsu yang ada pada diri kita, itu pun merupakan musuh kepada orang yang beriman. Sehingga kan kata ulama, dalam banyak-banyak musuh kita, yang paling susah sekali untuk kita perangi, tak lain dan tak bukan adalah nafsu. Nafsulah musuh yang paling susah sekali untuk kita perangi. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mujahidu man jahada nafsah.
Perang yang sebenar, mujahadah yang sebenar adalah perang kepada hawa nafsu. Kalau orang Palestin sekarang tengah berperang dengan Israel, ya itu perang dengan kepada orang yang bukan Islam. Tetapi ada perang yang lagi hebat, ada perang yang lagi dahsyat, ada yang perang lagi susah dan payah daripada memerangi orang yang bukan Islam. Tak lain dan tak bukan kita memerangi hawa nafsu yang ada dalam tubuh badan kita. Itu terlebih susah. Bila mana sahabat dan juga Rasulullah balik daripada medan peperangan, kata sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, kita ni baru saja balik daripada medan peperangan yang sangat dahsyat. Kerana dalam peperangan tersebut ramai yang terkorban, ramai yang mati syahid, ramai yang luka, ramai yang patah. Betapa dahsyatnya bila berada di dalam medan peperangan. Kata Rasulullah SAW, wahai sahabatku sekalian, ya, kita memang baru balik daripada medan peperangan, perang dengan orang yang bukan Islam. Tetapi sebenarnya kita baru balik daripada medan peperangan yang kecil kepada medan peperangan yang besar. Lalu sahabat bila hak dengar saja kata Rasulullah, kita ni baru balik daripada peperangan yang kecil kepada peperangan yang besar, terkejut sahabat. Kerana kata sahabat, kita ni baru balik daripada berperang dengan orang kafir. Ada yang mati syahid, ada yang terkorban, ada yang luka, ada yang patah dan sebagainya. Dahsyat perang ni. Jadi mana yang kata perang ni adalah perang yang kecil? Sehingga kan kata Rasulullah, kita baru balik daripada perang yang kecil kepada perang yang besar. Tak berapa faham ya Rasulullah. Lalu kata Rasulullah SAW, ya, yang kita berperang ni kepada orang bukan Islam ni hanya perang yang kecil je. Tetapi kita balik, kita berada di medan peperangan yang sebenar, iaitu kita memerangi hawa nafsu kita. Kerana berperang dengan hawa nafsu itu adalah sebenar-benar perang, sebenar-benar pertempuran. Maka sebab itu memerangi hawa nafsu dia lebih besar daripada memerangi orang yang bukan Islam. Bahkan lebih payah tuan-tuan untuk kita menundukkan dan mengalahkan hawa nafsu, sehingga berapa ramai di kalangan kita ini tertewas, tergoda dengan hawa nafsu. Apatah lagi masih lagi nafsunya itu masih tahap nafsu amarah. Kerana jika sekiranya seseorang itu masih lagi di dalamnya jiwa ataupun nafsu amarah, maka banyaklah dia tidak dapat melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak dia meninggalkan segala ketaatan, amal soleh, ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Kerana nafsu amarah ini sentiasa mendorong kepada meninggalkan amal ibadah, amal soleh kepada Allah Azza wa Jalla. Itu kerja nafsu amarah. Kena usaha sampaikan jadikan nafsu yang ada itu kepada nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang, tidak lagi mendorong kepada kejahatan ataupun maksiat. Tetapi di kalangan kita, bila mana tak dapat nak buat amal soleh, apatah lagi nak menambahkan ketaatan amal ibadah kepada Allah, kerana lantaran di dalam dirinya masih lagi ada nafsu amarah, nafsu yang mendorong kepada maksiat, dosa dan sebagainya. Semua orang tak terlepas tuan-tuan. Maka sebab itu nafsu ni perlu diperang betul-betul. Betul-betul memerangi hawa nafsu ni. Jangan biarkan hawa nafsu mendahului iman kita. Jangan biarkan
hawa nafsu ni bermaharajalela dalam diri kita, sehingga kan tidak ada peningkatan amal agama dalam kehidupan kita kerana terlalu mengikut hawa nafsu. Bahkan kata Rasulullah SAW, salah satu daripada perkara yang membinasakan kehidupan kamu, bukan hanya di dunia, bahkan di hari akhirat, apabila salah seorangnya dia terlalu mengikut hawa nafsu. Itu yang disebut sebagai hawaun mutabba'. Terlalu mengikut hawa nafsu, fatahlik, maka binasa, tuan-tuan. Apa maksud binasa dekat situ? Cukup memada bahawa bila mana dia terlalu mengikut hawa nafsu, maka ibadah ketaatan dia kepada Allah makin kurang, makin sedikit. Bukan makin banyak, bukan makin bertambah. Bahkan makin hari, hari ini lebih teruk daripada hari semalam. Bahkan hari esok lebih teruk daripada hari ini. Maka itulah yang membawa kepada kebinasaan kerana terlalu mengikut hawa nafsu. Sebab itu dalam kehidupan kita, nafsu ni tak boleh buang. Dia tak boleh clearkan semua, tuan-tuan. Nafsu tu tetap kena ada. Cuma tinggal lagi, kata ulama', perlu diperangi, perlu dikawal, perlu ditundukkan. Bukan dibuang langsung. Kan buang langsung kan, lepas ni ada jamuan kambing, tak selera pula nak makan. Sebab tak ada nafsu langsung. Sebab apa? Nafsu. Nafsu, tuan-tuan. Tak ada nafsu, jadi masalah pula. Sebab tu nafsu bukan untuk dibuang semua. Tidak. Nafsu tu perlu ditundukkan. Nafsu tu perlu diperangi. Jangan sampai kita terlalu mengikut kepada hawa nafsu. Hatta dalam kita melakukan amal ibadah pun, tuan-tuan, ramai sebenarnya dalam dia buat amal ibadah, sebenarnya dia ikut hawa nafsu. Lepas tu hati-hati, mainan syaitan dan juga hawa nafsu ni, tuan-tuan, licik. Lepas tu Rasulullah ingatkan, al-mujahidu man jahada nafsah. Perang yang sebenarnya adalah perang kepada hawa nafsu. Tundukkan betul-betul. Kerana ramai orang yang dapat amal ibadah pun dia buat dalam masa yang sama dia sedang mengikut hawa nafsu. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Maka tak ada jalan lain, tak ada kaedah lain untuk memerangi hawa nafsu, menundukkan hawa nafsu, melainkan perketatkan amal ibadah ketaatan kita kepada Allah. Kalau kita sungguh-sungguh, tuan-tuan, istiqamah, buat sungguh-sungguh ketaatan ibadah kepada Allah, tak tinggal, insya-Allah kita boleh mengekang, mengawal, bahkan menundukkan hawa nafsu. Maka sebab itu kata ulama', amalan zikir yang cukup ampuh untuk mengekang, menunduk serta mengawal nafsu ini. Kerana nafsu itu bila sudah ada pada kalbu hati kita, maka itu sudah berpenyakit hati ataupun kalbu kita. Maka amalan yang cukup ampuh untuk menghindarkan daripada penyakit hati, termasuk terlalu mengikut hawa nafsu, iaitu zikirkan, tuan-tuan, satu hari 40 kali. Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta. Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta. Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta. Siapa jua para salafus salih yang terdahulu, siapa jua di kalangan alim ulama', siapa juga di kalangan wali min awliyaillah, para kekasih Allah yang hebat-hebat amal ibadah dia, tuan-tuan, tak pernah tinggal pun zikir ini setiap hari. Tak pernah tinggal. Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta. Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta. Satu hari 40 kali. Terserah bila-bila.
pagi, petang, siang, malam. Cuma kalau dapat yang paling afdal sebelum masuk waktu subuh, 4, 4.30, pukul 5. 40 kali banyak tang mana tuan-tuan? Tak banyak. 40 sikit je. Para salafus salih, ulama-ulama, wali min auliaillah, kekasih Allah yang kuat hebat amal ibadah tu tuan-tuan, tu ubat dia. Amalan zikir yang cukup ampuh untuk merawat hati, penyakit hati, malas, lesu, hasad, dengki, riya, sum'ah dan sebagainya. Maka bila dizikirkan, dilazimkan zikir ini, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, satu hari 40 kali, insya-Allah dia menyerang semua. Dia perang betul-betul nafsu ni. Ditundukkan nafsu, kekang nafsu dan segala sifat-sifat penyakit yang ada di dalam hati. Habis tuan-tuan dia bersihkan. InsyaAllah barulah kita boleh maintain istiqamah dalam melakukan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana amal kita ni kadang dia pasang surut. Yang kita risau makin surut daripada pasang. Tak, air kat lautan pun ada surut ada pasang. Kita risau ni makin surut je. Itu lagi masalah. Lalah kering kontang. Sebab tu dapatkan vaksin ni tuan-tuan, cepat-cepat kena suntik. Mulai esok jangan tinggalkan zikir ini yang cukup ampuh untuk memerangi hawa nafsu. Mudah-mudahan jadikan amalan tuan-tuan. Istiqamah. Berapa lama nak buat? Tiap-tiap hari. Bukan hak macam makan ubat, dah sihat tinggal terus ubat. Bukan. Terus. Kerana apa? Kerana kita tidak terlepas daripada penyakit hati. Siapa jua sekalipun dia tidak terlepas tuan-tuan daripada penyakit hati. Selagi mana ada penyakit hati, selagi itu dia tidak akan dapat berjumpa mimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu penyakit hati ni, hawa nafsu ni dia penghijab, penghadang untuk dapat kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu janganlah kita duk asyik laungkan cinta Rasulullah, kasih Rasulullah, tapi sebenarnya kosong tuan-tuan. Selagi mana kita tak perang hawa nafsu kita, kita tak hilangkan keakuan diri kita, kita asyik pandang diri kita je, kitalah hebat, kitalah mulia, kitalah kuat, kitalah berkeupayaan, maka itu penghadang, penghijab kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hilangkan habis. Jangan pandang diri, hilangkan keakuan diri tuan-tuan. InsyaAllah terus nanti dapat direct dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu kalau kita rasa kita kasih kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah, selagi mana tak hilangkan keakuan diri, tak akan capai cinta yang sebenar tuan-tuan. Tak akan capai kasih yang sebenar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perang betul-betul. Dengan zikir tadi, jadikan amalan kita perang betul-betul nafsu. Istiharkan perang dengan nafsu. Jangan terlalu mengikut hawa nafsu, maka binasa tuan-tuan dalam kehidupan kita. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Dan sabar daripada maksiat itu lebih sukar daripada sabar atas mengerjakan taat. Bahkan kata ulama, bahagian yang kedua ni, sabar meninggalkan maksiat, yang sebenarnya dia lebih susah daripada sabar dalam melakukan ketaatan. Dalam kita nak buat ketaatan, ibadah kepada Allah, itu lebih senang tuan-tuan daripada nak meninggalkan maksiat. Maka sebab itu sabar dalam bahagian yang kedua ini, iaitu sabar meninggalkan maksiat, sabar melakukan daripada melakukan maksiat, itu sebenarnya lebih susah. Maka sebab itu perlu kita ada ilmu,
perlu kita ada pengetahuan dan perlu kita ada cara macam mana kita nak memerangi hawa nafsu ni sehingga kita boleh meninggalkan semua maksiat yang dilarang oleh Allah. Jadi sabar untuk tidak melakukan maksiat itu lebih susah, lebih sukar daripada sabar nak melakukan ketaatan. Susah tuan-tuan sebenarnya. Kan senang nak meninggalkan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Istimewa maksiat yang sudah diadat, yakni dibiasakan kerana bertolong-tolong padanya tentera hawa nafsu dan tentera adat. Apatah lagi tuan-tuan, maksiat itu lebih sukar, lebih susah untuk kita meninggalkannya berbanding dalam melakukan ketaatan, terutama apatah lagi maksiat yang sudah biasa dilakukan. Dia jadi adat. Ada yang maksiat yang dia buat selalu tu susah nak tinggal, itu dah jadi adat lah. Itu namanya maksiat yang sudah biasa dilaziminya. Ini lagilah susah tuan-tuan. Ini lagi payah. Sebab dia dah biasa, dia dah lazim. Sebab itu hati-hati dalam perkara maksiat, dosa, perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Jangan sampai kita rutinkan, adatkan, biasakan melebihi daripada 40 hari. Mana-mana maksiat, dosa yang dibuat, dilazimi, diselalu, dibiasakan, capai saja berturut-turut 40 hari dia buat dosa yang sama tuan-tuan, maka dia akan lazim, dia akan biasa, dia akan jadi adat dan susah untuk tinggalkan. Jangan sampai perkara itu diulang sampai 40 kali, 40 hari, habis tuan-tuan. Maksiat dosa tersebut dia jadi darah daging. Itu yang sangat susah nak ditinggalkan. Sama juga, mana-mana amalan yang baik, amalan yang saleh, ketaatan, dia buat berturut-turut selama 40 hari, maka dia susah juga untuk meninggalkan amal saleh tersebut. Contoh tuan-tuan betul-betul nak pegang, nak jaga, dapat istiqamah sembahyang sunat duha tak tinggal. Tuan-tuan buat tiap-tiap hari, catat. Cukup 40 hari berturut-turut tuan-tuan tak tinggal solat sunat duha, lepas daripada 40 hari tuan-tuan insya-Allah dapat maintain, dapat istiqamah. Kerana setiap amal yang dia buat selama 40 hari berturut-turut, dia akan menjadi darah daging. Dia menjadi darah daging. Ni tuan-tuan yang dah biasa duduk dalam majlis taklim, majlis ilmu ni. Sebab tuan-tuan dah biasa buat duduk dalam majlis ilmu dah berapa puluh, 40 kali dah, berapa kali dah tuan-tuan, 40 hari, lebih 40 hari. Sebab tu dah jadi biasa. Mana ada majlis ilmu, dia pergi. Mana ada majlis taklim, dia pergi. Mana ada kuliah maghrib, dia pergi. Dia dah biasa. Kalau tak ada majlis ilmu, dah gelisah dah. Itu baguslah. Jangan ada majlis ilmu, dia gelisah. Itu dah terbalik. Orang bila dah biasa ada majlis ilmu, majlis taklim, dia hadir, dia duduk, majlis zikrullah apa semua, dia mai datang, dia dah biasa. Kalau tak ada, dia dah gelisah. Tak ada kuliah maghrib ke? Tak ada majlis taklim ke? Payah, risau juga ni. Dia sebab apa? Dia dah biasa. Dah lebih dah 40 hari. Tapi kalau ada majlis taklim, majlis ilmu, masih gelisah lagi, itu belum cukup lagi tuan-tuan. Belum cukup lagi. Dia duduk dalam majlis taklim, majlis ilmu, majlis zikir, tapi gelisah. Itu belum cukup lagi tempoh dia lagi tu. Belum cukup 40 hari lagi ji. Dia kena terus je. Baru akan jadi darah daging. Baru dia akan jadi istiqamah amal ibadah tersebut. Jadikan perkara tersebut untuk dapat kita istiqamahkan, dan juga kita tinggalkan perkara yang maksiat yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Kerana sabar untuk tidak melakukan maksiat itu lebih susah daripada sabar untuk melakukan ketaatan. Apatah lagi maksiat yang dah selalu buat tuan-tuan, yang dah biasa buat, dia jadi adat dah.
Bahkan dia mudah untuk buat kepada maksiat tersebut. Bukan hanya sudah biasa dia buat, bahkan dia dibantu lagi, ditolong lagi, dikuatkan lagi oleh apa dia? Hawa nafsu serta tentera-tenteranya. Itu yang makin lagi payah tuan-tuan untuk sabar dalam tidak melakukan maksiat. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Maka jika berhimpun kepada keduanya mana? Hawa nafsu dan tentera adat. Adat tu dah biasa tu, itu pun sebagai pembantu tuan-tuan untuk dia terus menerus melakukan maksiat. Maka kata ulama, jika digabung, berhimpun kedua-dua perkara tersebut, kebiasaan yang dia buat dan juga nafsu, maka perkara tersebut kata ulama mudah mengerjakannya, nescaya tiada sabar daripadanya melainkan as-siddiq, artinya orang yang banyak benar. Lagi pula ada tuan-tuan dengan dah biasa dia buat maksiat, kemudian didorong lagi hawa nafsu, lagi makin kuat. Dia menguatkan antara satu dengan yang lain. Ini yang lagilah susah untuk diperang tuan-tuan. Lagilah payah untuk kita meninggalkan maksiat tersebut. Kalau kedua-dua perkara tersebut, kebiasaan dan juga nafsu tu, dia bergabung, maka lagilah mudah dia nak buat maksiat-maksiat yang lain. Ini satu ujian cabaran tuan-tuan dalam kita benar-benar nak memerangi hawa nafsu, supaya dapat kita sabar, benar-benar sabar, tahan dalam meninggalkan semua maksiat yang dilarang oleh Allah. Bermula yang demikian itu seperti mengumpat dan berdusta dan berhajat pada menolak akan yang demikian itu kepada sabar yang bersangatan. Artinya tuan-tuan, bukan senang, bukan mudah untuk sabar dalam keadaan yang macam ini. Dia perlu kepada betul-betul mujahadah, betul-betul sampai tahap as-siddiq. Apa tadi as-siddiq? Benar-benar dia dapat selalu benar, tidak mudah-mudah kepada melakukan maksiat. Bila dia dapat sifat siddiq ni, sifat selalu benar, insya-Allah dia boleh kawal tuan-tuan, dia boleh kekang nafsu ni, dia boleh mengalahkan nafsu. Dia tidak tewas lagi dengan nafsu. Contoh ni tuan-tuan, apa dia kata ulama kat sini, contoh yang dia bagi tahu, contohnya mengumpat. Mengumpatkan maksiat, mengumpatkan dosa. Tapi kalau dah tiap-tiap hari ngumpat, cukup 40 hari tuan-tuan, susah nak tinggal tu. Kalau satu hari tak ngumpat, rasa tak sedap. Dia boleh jadi migrain jadinya. Asal-jah migrain, tak ngumpat hari ni. Contohnya lah. Bukan hajar sini, hajar Afrika. Dia boleh jadi tension dia buatnya. Sebab tak ada apa benda nak cerita ni. Tak syok dah. Tak ada apa modal nak cerita pasal hal orang. Ini payah tuan-tuan. Sebab apa? Dia dah biasa. Dia dah jadi lazim. Dia dah jadi adat. Ini contoh kata ulama. Nak tinggal, nak ngumpat ni, kalau sekali tak ada dengar apa-apa, dia gelisah dah. Tanya pula kawan, ada apa isu tak hari ni? Dia tanya, ada apa isu tak? Yang boleh kita duk sembang-sembang. Dia cari pula. Sebab apa? Susah tuan-tuan. Sebab dengan nafsunya, kemudian sudah dia biasa. Apatah lagi lebih dah 40 hari tuan-tuan, dah biasa bergelumang dengan ngumpat, susah nak tinggalkan mengumpat. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Ada tak orang macam ni tuan-tuan? Ada. Kita tuan-tuan duduk dengan orang-orang saleh ni, orang baik-baik. Ada tuan-tuan, sungguh kita pun tak percaya. Pening kepala dia buatnya, macam tak percaya. Ada. Kalau tak cerita pasal orang, hidup dia tak tenang tuan-tuan. Tenang bila cerita pasal orang, ngumpat orang, dah terbalik dah tu. Patutnya hak ngumpat orang, hati tak tenang, hidup tak tenteram. Dia dah terbalik, nampak? Sebab apa tadi?
Saling tolong menolong antara satu sama lain, kebiasaannya memang dia sudah buat, dan juga dengan nafsunya. Dan begitu juga contoh lain, iaitu berdusta, bohong. Dah lebih 40 hari memang kalau dia cakap memang bohong, tuan-tuan. Sampaikan orang dia dah tahu, dah kenal dah dia. Dah lah, macam aku tak percaya, macam aku tak kenal kau. Kau memang bohong. Tak ji, betul dia serius. Tak serius pun kau bohong. Orang kenal dia. Ini masalah, tuan-tuan. Sebab apa? Nanti dia nak tinggalkan, nak jauhkan sifat bohong ni payah. Sebab dia dah biasa dengan bohong dia. Tiap hari duk bohongkan orang. Cakap tak betul, cakap tak benar. Itu pun satu maksiat. Itu pun dikira satu maksiat. Bila dah buat melebihi, suka bohong, tiap-tiap hari bohong, lebih 40 hari, tuan-tuan, memang bohong lah, walaupun serius. Gurau pun bohong, serius bohong, gurau lagi bohong. Tak. Haji mana? Haji bohong. Payah dah, tuan-tuan. Itu bahaya tu. Bila dah melaziminya, dah biasa, kemudian dibantu oleh nafsu, maka susahlah untuk dia perangi, tuan-tuan. Susahlah dia nak tinggalkan maksiat tersebut. Nak tolak, nak jauhkan tu perlu kepada sabar yang tinggi. Sabar yang tinggi. Sehingga kan ulama, tuan-tuan, pun tidak lepaskan doa tiap-tiap hari. Allahumma ja'alni sabura. Ya Allah, jadikan aku orang yang banyak sabar. Sabura tu kalau hak belajar bahasa Arab dipanggil mubalaghah. Bersangatannya sabar. Memang kalau kena taruh ni, tuan-tuan, kena memang banyak-banyak sabar. Bukan senang untuk nak tinggalkan maksiat yang dah dia buat selalu, dah jadi adat. Maka tak ada cara lain, kaedah lain, memang sabarnya cukup tinggi. Allahumma ja'alni saburah. Sabir, orang yang sabar. Saburah, minta doa supaya Allah Ta'ala beri kita sifat yang sabar yang cukup tinggi. Saburah. Ghafurah. Dia wazan yang sama. Allahumma ja'alni, ya Allah, jadikan aku, ya Allah, saburah, orang yang banyak sabar. Kerana, tuan-tuan, ujian kita tiap-tiap hari ada. Ujian ni tiap-tiap hari ada, tuan-tuan, kita hadapi. Tak daripada isteri kita tu ujian, anak-anak. Anak-anak tu pun ujian. Kalau tak anak-anak, jiran-jiran. Jiran pun ujian. Kalau tak sabar, tuan-tuan, melenting dia jadinya. Orang tu duk sidai kapet dekat kita punya pagar boleh, kita tak buat tak boleh. Sabar, tuan-tuan. Bila masa ada daun pula ni gugur kat laman ni, rupanya dia buang sebelah. Sabar, tuan-tuan, bukan senang. Dia buka pula muzik kuat-kuat tengah-tengah malam. Ya Allah. Orang tu berkasidah, orang tu buat maulid tengah-tengah malam, kena marah. Orang tu melalak menyanyi, tak kena marah. Sabar. Ujian, nampak? Kadang-kadang jiran pun ujian. Kalau tak jiran-jiran, kawan-kawan, sahabat handai pun ujian. Kalau tak orang, tuan-tuan, cuaca pun ujian. Ujian. Hujan-hujan sejuk-sejuk ni, tuan-tuan, ingat senang nak keluar rumah pergi belajar waktu tu. Lebih baik duduk rumah. Lebih baik duduk rumah. Ujian besar. Jadi dengan kita tak lekang dengan pelbagai ujian, maka sebab itu mintalah doa pada Allah. Allahumma ja'alni sabura. Ya Allah, jadikan aku orang yang banyak sabar, ya Allah. Jadikan aku yang kuat sabar, ya Allah. Jadikan aku orang yang tinggi sabarnya, ya Allah. Allah Ta'ala saja yang boleh bantu kita, tuan-tuan. Bukan senang. Artinya nak jadi orang yang sabar. Sangat-sangat susah. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Maka sebab itu dalam meninggalkan maksiat pun kena banyak sabar. Sebelum ni kita ada kongsikan amalan untuk kita supaya dapat istiqamah
melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah. Artinya kalau kita rasa malas, lesu, tak bermaya ni tuan-tuan nak beramal, maka banyakkan membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 100 kali. Satu hari 100 kali. Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Satu hari 100 kali. InsyaAllah tuan-tuan, dengan amalan zikir Bismillahirrahmanirrahim satu hari 100 kali, artinya kita cas. Kita cas. Jangan bagi weak ni tuan-tuan. Dok iman, semangat, jangan bagi weak ni, jangan bagi down. Terus istiqamah. Kalau hak belajar, duduk dalam majlis taklim, terus istiqamah sampai mati. Jangan bagi kendur. Jangan bagi down, jangan bagi slow. Amalannya apa? Satu hari 100 kali. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah tuan-tuan, segala amal ketaatan ibadah kita yang lain semua dah kita dapat buat dengan mudah dan istiqamah, kerana dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Dan bahagian yang ketiga, barang yang tiada bersangkut paut dengan ikhtiar usaha hamba, tetapi baginya ikhtiar usaha pada menolaknya, seperti menyakiti akan dia oleh orang lain dengan lidah atau dengan tangannya, maka sabar atasnya dengan ketiadaan membalas. Sabar yang ketiga ni tuan-tuan, iaitu sabar kepada sesuatu yang tak ada bersangkut paut dengan ikhtiar. Ikhtiar seseorang, maknanya kelakuan seseorang. Yang macam tadi, kita sabar kepada maksiat. Itu satu amalan ikhtiar kita untuk meninggalkan maksiat. Kena sabar. Dalam kita melakukan amal ibadah pun kena sabar. Tapi bahagian yang ketiga ni, sabar yang ketiga ni, dia tidak bersangkut paut dengan sesuatu amalan ataupun ikhtiar seseorang itu, tetapi ada ikhtiar untuk menolaknya. Contoh apa dia yang diberitahu dekat sini? Contoh, orang lain duk sakit hati ataupun orang lain menyakiti kita, orang lain menzalimi kita, orang lain menyakiti dia, sama ada dengan lidah ataupun dengan tangan. Dengan lidah, dia mengata kita, mengumpat kita, mengkeji kita contohnya. Ataupun dia menyakiti kita dengan tangan, contoh dipukulnya, dicubitnya dan sebagainya. Dalam keadaan yang macam ini pun kata ulama, bila mana ada orang lain menyakiti kita, menzalimi kita, sama ada dengan lidahnya, dengan tangannya, tetap juga kena sabar. Iaitu jangan duk balas. Jangan duk balas balik. Dia ngumpat kita, jangan kita ngumpat dia. Dia caci kita, jangan kita caci balik. Dia keji kita, jangan kita keji balik. Bila mana orang yang tidak membalas perkara yang dia disakiti, maka itulah dia orang yang sabar. Sabar tuan-tuan, jangan duk balas. Dia pukul, kita pun pukul, tu tak sabarlah tu. Dia cubit, kita pun cubit, tu tak sabarlah tu. Maka kalau kita disakiti dengan tangan orang lain sekalipun, maka duk jangan balas. Orang yang tak balas apa yang dia dizalimi ataupun disakiti, itulah orang yang sabar. Maka bahagian yang ketiga ni, iaitu sabar bila mana dizalimi ataupun disakiti oleh orang lain, iaitu jangan balas. Jangan balas. Biasakan tuan-tuan, jangan duk balas. Kalau yang balas tu artinya dalam jiwa dia, dalam kalbu dia, dalam hatinya ada sifat dendam. Ada dendam. Buangkan tuan-tuan.
dendam, hasad, dengki, cemburu, buangkan dendam. Jangan ada iri hati. Jangan ada dendam di dalam kalbu, dalam hati kita. Itu hijab tu, pendinding yang kita terdinding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada Allah Azza wa Jalla. Hilangkan dendam. Bahkan kalau nak tengok calon syurga, orang itu adalah calon syurga. Walaupun dia boleh mati, walaupun dia belum mati, tapi kita boleh kenal dia merupakan calon syurga, iaitu dia tidak membalas setiap apa orang sakiti kepada dia, bahkan dia memaafkan segala kesalahan orang yang buat salah dengan dia. Itulah tuan-tuan ahli syurga. Jadi kita semua nak masuk syurga tak? Semua nak masuk syurga. Amalannya selalu dan seringkan memaafkan kesalahan orang yang buat pada kita. Apatah lagi sebelum tidur, selesaikan, maafkan semua kesalahan orang yang orang buat duk pada kita. Selesaikan tuan-tuan dengan memberikan kemaafan. Kalau betul-betul kita kasih dan cinta kepada Rasulullah, ambil ni salah satu sifat yang ada pada Rasulullah, suka memaafkan. Suka memaafkan, senang memaafkan. Kerana minta maaf itu lebih senang daripada memaafkan. Nak maafkan orang ni tuan-tuan susah, payah. Pada dia tak ada keuntungan. Silap tu. Yang memaafkan ni tuan-tuan, untungnya banyak, untungnya besar. Apa dia tuan-tuan untung yang Allah Ta'ala bagi lantaran dia suka memaafkan kesalahan orang? Iaitu Allah Ta'ala berikan dia sakinah. Allah Ta'ala limpahkan dia ketenangan, ketentraman di dalam hati. Sungguh tuan-tuan, tenang habis, setenang-tenangnya. Tak ada gelisah, tak ada kesedihan, tak ada gundah gulana, tak ada. Nak dapat tenang ni tuan-tuan, sukakan maafkan kesalahan orang lain. InsyaAllah Allah Ta'ala akan limpahkan, berikan sakinah, ketenangan di dalam hatinya. Yang duk kita cari sana sini ni tuan-tuan, tak tenang. Sebab apa? Kita susah nak maafkan kesalahan orang. Kita susah. Bila susah nak maafkan kesalahan orang, itu yang berbuku dalam hati. Sebab apa tuan-tuan? Kita hidup atas dunia ni bukan luas mana pun dunia ni. Kita pun selalu dengar dan selalu sebut, dunia ni kecil rupanya. Dok gaduh-gaduh pun tak maaf pun tuan-tuan. Jumpa tak satu hari? Jumpa. Kalau tak jumpa dekat pasar, jumpa dekat masjid. Kalau tak jumpa dekat masjid, jumpa dekat surau. Kalau tak jumpa dekat surau, jumpa kat tepi jalan. Kalau tak jumpa dekat tepi jalan, pasti jumpa. Habis kalau tak maafkan, jumpa tu macam mana? Cari jalan lain, Ustaz. Tak boleh kita tengok muka dia, Ustaz. Teringat, itu yang luka lama berdarah kembali. Nampak? Jadi tak tenanglah hidupnya. Sentiasa diburu tuan-tuan. Pergi mana-mana, jangan dia ada sudah. Jangan dia ada sudah. Jangan dia ada sudah. Mana nak tenang? Tak tenang. Nak pergi kuliah isyak ni pun, nak pergi tak nak, nak pergi tak nak. Agak-agak dia tak ada lah. Sekali masuk je, ada pula. Ya Allah. Itu yang duduk satu utara, satu selatan. Bukan jemaah sini, jemaah Afrika. Lain. Kalau dia maafkan tuan-tuan, selesai. Tak ada diburu dengan ketakutan, kerisauan, tak ada. Selesai tuan-tuan. Habis Ustaz, saya jumpa dia nak salam pun dia lari. Itu hal dia tuan-tuan. Itu hal dia. Yang penting kita senang maafkan. Selesai. Maafkan habis. Itu kalau betul-betul kalau dia kasih dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Jadi oleh itu sabar dalam tidak membalas kepada orang yang menyakiti kita,
itu adalah tuntutan untuk kita buat dan amalkan dalam bahagian yang ketiga, iaitu sabar dalam tidak membalas kembali apa yang telah kita dizalimi ataupun disakiti. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah, telah berfirmannya Allah Ta'ala, wala nasbiranna ala ma azaitumuna, dan demi Allah, selagi akan sabar oleh kami atas menyakiti kamu akan kami. Dan lagi Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami akan bersabar terhadap perbuatanmu menyakiti kami. Ini merupakan kata ulama yang disarankan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya kita jangan duk balas. Kena duk inyaya ke, kena duk dizalimi ke, kena duk disakiti ke, jangan duk balas. Sabar terhadap perbuatan orang yang menzalimi ataupun menyakiti kita. Itu perintah Allah Ta'ala tu. Wala nasbiranna ala ma azaitumuna. Sabar terhadap perbuatan orang yang menyakiti kamu. Maka kena sabar. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah, apatah lagi apa yang dipesan oleh Al-Imam Habib Abdullah Al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Apa pesan beliau tuan-tuan? Kata Al-Imam Habib Abdullah Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, memang kita perlu banyakkan sabar. Memang kita memerlukan sabar yang tinggi. Apatah lagi dalam nak benteng diri kita daripada melakukan maksiat. Memang betul-betul kena sabar yang kuat. Baru boleh tuan-tuan kita tinggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana apa? Kalau kita tidak mempunyai sabar yang tinggi, boleh jadi nafsu ni yang ada dalam tubuh badan kita ni, dia akan kerap sentiasa mengajak melakukan maksiat dan dosa. Kerana nafsu ni dia degil tuan-tuan. Dia lihat, dia payah. Dia akan kerap selalu duk ajak kita buat dosa, maksiat dan sebagainya. Maka pada ketika itu hendaklah kita tahan, sabar. Dengan sabar yang kuat, sabar yang tinggi, sehingga kan kita benar-benar dapat meninggalkan maksiat dan juga perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Maka sebab itu tuan-tuan, memang kita kena ada ilmu dan kita kena beramal supaya benar-benar kita dapat mempunyai kesabaran yang tinggi, sehingga kan benar-benar dapat kita jauhkan perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Dan yang terakhir, bahagian yang keempat, barang yang tiada masuk ia sama sekali di bawah ikhtiar, seperti mati kekasih dan binasa harta dan segala bala, maka sabar atasnya setinggi-tinggi segala pangkat. Jadi kata ulama, sabar yang bahagian yang keempat ini sesuatu yang tak ada sangkut paut dengan ikhtiar sama sekali. Yang ketiga tadi ada, yang keempat ni langsung tak ada. Artinya tak ada kena-mena dengan ikhtiar hamba sama sekali. Tak ada kaitan dengan manusia sama sekali. Contoh apa? Kematian seseorang yang kita sayang, yang kita kasih. Kematian isteri, kematian suami. Contoh lagi apa? Barang yang kita sayang hilang, dah kena curi. Motor yang kita sayang kena curi. Duit kita hilang contohnya. Dan segala apa juga sekalipun bala bencana yang kita miliki, hilang yang ada daripada kita. Jadi perkara yang macam ini pun kena sabar, iaitu sabar dalam ditimpakan bala oleh Allah. Kerana bila mana seseorang yang kita kasihi itu meninggal, itu bala. Barang yang kita ada itu hilang, itu bala. Perkara yang kita sayang dicuri, itu bala.
ataupun kita diberikan sakit, aksiden ke dan sebagainya, maka itu ujian, balak. Maka dalam kita ditimpakan balak musibah pun kena sabar. Tetap kena sabar tuan-tuan. Sebab dalam Quran Allah Ta'ala sebut, wala nabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin. Apa kata Allah? Kami akan menguji kamu dengan yang pertama sekali sedikit ketakutan. Ada ketakutan. Allah Ta'ala uji kepada kita yang pertama sekali apa? Khauf, takut. Takut harta hilang, takut bisnes rugi. Ni takut ni tuan-tuan, itu ujian, itu balak. Yang kedua, Allah Ta'ala uji juga kita dengan apa? Wal ju'. Ju' ni apa dia? Lapar. Kelaparan tuan-tuan. Lagi dahsyat. Saudara kita di Palestin tuan-tuan. Lagi dahsyat ujiannya, balak. Rasanya tuan-tuan kalau lah ni kena kita yang kena ni, mampu tak mampu tuan-tuan? Rasa tak mampulah. Tak mampu. Kita tak ada persediaan ni sebenarnya. Hari semakin gelap, hari semakin getir. Sangat dahsyat. Kalau lah ni tuan-tuan, perkara tu berlaku, tak tahu nak cakap apalah. Memang tak ada preparation, persediaan langsung. Iman pun lemah, akidah pun rapuh, amal pun tak berapa banyak. Itu ujian tu. Lapar tu satu ujian. Lapar tu satu ujian, makan. Lepas tu nanti tuan-tuan, akhir zaman nanti, tak kala mai datang Dajjal, Allah Ta'ala uji pada ketika itu tak ada makanan. Makanan tak ada. Jadi lapar tak pada ketika itu? Ya, lapar. Tetapi bagi orang yang beriman, mereka itu tak rasa lapar walaupun tak ada makanan, kerana dikenyangkan dengan zikrullah. Dikenyangkan dengan zikrullah. Jadi artinya kalau kita sekarang tak buat preparation, dengan tak biasa dengan zikir, ataupun tak ada langsung nak zikir, macam mana kita nak menghadapi perkara tersebut tuan-tuan? Yang pasti akan datang, yang pasti akan mai dalam kehidupan kita. Umpamanya umur kita panjang ni, sampai jumpa nanti Dajjal mai datang, masa tu dah tak ada, itu bukan ujian lagi dah. Jadi kalau sekarang kita dah preparation dengan apa? Dengan kita sentiasa berzikir, mengamalkan zikir, tidak tinggalkan zikir. Ada zikir-zikir yang kita jadikan amalan harian, rutin. InsyaAllah nanti masa mai Dajjal, makanan tak ada, kita tak lapar, kita kenyang, dikenyangkan dengan zikrullah. Tapi kalau lah sekarang ni kosong kehidupan kita, dengan zikirnya pun tak ada, amalan zikir pun tak ada, dan tak tahu nak zikir apa, itulah kita teruk. Kosong je berlalu tuan-tuan. Maka mai datang Dajjal nanti, makanan tak ada. Apa yang nak mengenyangkan kita? Maka sebab itu disebutkan dalam riwayat, orang mukmin pada ketika itu makanan tidak ada, maka mereka tetap kenyang dengan zikrullah. Tetap kenyang dengan zikrullah. Bagi siapa yang dah buat sentiasa melazimi sekarang ni tuan-tuan, ada majlis zikir, pi. Ada majlis selawat, hadir. Ada majlis ilmu, duduk. Cari tuan-tuan. Penting. Itulah tuan-tuan yang kita akan hadapi nanti akhir zaman. Ni dengar sikit zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Takutlah ustaz sesat. La ilaha illallah. Tak. Banyak sangat ustaz dia punya zikir, selawatnya pun banyak. Takut sesat. Tuan-tuan, kita nak sesat sekarang ke nak sesat nanti yang akan datang? Lagi parah. Tak, dengar selawat banyak-banyak sesat, hak zikir banyak-banyak sesat. Oh, nanti tuan-tuan mai datang Dajjal, memang confirm akan sesat. Confirm akan sesat. Tuan-tuan cari sekarang ni, kena cari. Cari zikir, kena cari. Itu makanan kita.
Istilahnya ni tuan-tuan, zikir yang kita ada, yang kita amalkan ni, istilahnya sebagai stok nanti, masa nanti yang akan datang tak ada makanan. Makanan tak ada, kita simpan stok beras ni sebagai persediaan untuk nanti yang tak ada beras. Itu beras tak ada, tak apalah nanti. Tapi ni zikir tak ada, habislah tuan-tuan. Carilah tuan-tuan amalan zikir. Cari majlis-majlis zikir. Jadikan sebagai bekalan dan persiapan kita untuk hadapi perkara tersebut. Kerana wal-ju', kata Allah Ta'ala, lapar itu satu ujian. Kemudian yang ketiga, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala lagi, wa naqsim minal amwal. Dan ujian lagi Allah Ta'ala uji kamu, iaitu rasa kurang tentang harta benda. Rasa kekurangan daripada harta benda. Kalau sekarang ni kita rasa masih kurang lagi dari segi sudut harta benda, itu sebenarnya Allah Ta'ala sedang uji dia. Allah Ta'ala sedang balakkan kepada dia kalau masih ada lagi rasa kurang kepada harta benda. Lepas tu tuan-tuan, kalau dah tahap kita sekarang ni, sepatutnya dah tak ada rasa dah kurang kepada harta benda. Perlu rasa apa? Kurang kepada amal. Rasa kurang ke iman, kurang ilmu, itu perlu. Kurang kepada harta benda, rasa sekarang ni dah rasa tak perlu dah. Kalau dah tahap-tahap ni lah tuan-tuan, kalau masih lagi ada rasa kurang terhadap harta benda, itu sebenarnya balak ujian yang Allah Ta'ala beri. Dan yang keempat, kata Allah Ta'ala sebagai ujian juga kepada kita, wal anfusi was samarat. Dan rasa kekurangan terhadap hasil tanaman. Dia risau dengan kebun dia, dia risau dengan sawit dia, dia risau dengan getah dia, dia risau dengan pokok duriannya, macam tak jadi je ni. Aduh, masalah. Itu ujian tuan-tuan. Itu balak Allah Ta'ala timpa. Jadi semua perkara yang diberikan balak, bencana, ujian ni tuan-tuan, ubatnya apa? Nak mengatasinya, sabar. Sabar dengan setiap balak ujian yang telah ditimpakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sabar di dalam Al-Quran atas 3 pangkat. Yang pertama, sabar atas menunaikan segala fardu, dan baginya 300 pangkat. Dan sabar atas yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, dan baginya 600 pangkat. Dan yang ketiga, sabar atas balak pada ketika jatuh ia dengan terkejut, dan baginya 900 pangkat. Dan tak kala adalah iman yang sempurna itu bersusun daripada sabar dan syukur, maka menyebut hamba kemudian daripada sabar itu akan syukur. Dan seterusnya kata ulama bahawasanya dalam kita sabar ini, yang paling tinggi sekali tuan-tuan adalah sabar dalam kita ditimpakan balak, bencana, musibah dan sebagainya. Maka kalau mai datang balak, ujian pada kita, kita dapat sabar, itulah sabar yang paling tinggi daripada sabar tidak melakukan maksiat, daripada sabar melakukan ibadah ketaatan kepada Allah. Kalau mai datang ujian balak ni tuan-tuan, kita dapat sabar, kita dapat tahan, itulah sebenarnya kesabaran yang paling tinggi sekali. Maka sebab itu Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dia kata apa? Dalam Quran disebutkan tentang sabar. Dan sabar dalam Quran ni dia ada 3 pangkat ataupun 3 darajat. Yang pertama, sabar dalam menunaikan segala kefarduan yang diperintahkan oleh Allah. Dan kita sembahyang fardu 5 waktu, sabar. Dan kita puasa dalam bulan Ramadan pun buat dengan sabar. Bila satu orang dia sabar dalam menunaikan segala kewajipan ketaatan yang diperintahkan oleh Allah, maka dia dapat 300 pangkat. Dia dapat 300 pangkat. Besar tu tuan-tuan, 300 pangkat.
Nak dapat 300 pangkat, maka dalam kita melaksanakan ketaatan kewajipan yang diperintahkan oleh Allah, lakukanlah dengan sabar. Contohnya tuan-tuan, belajar ni wajib tak? Menuntut ilmu wajib tak? Wajib. Maka dalam menuntut ilmu ni tuan-tuan, kita sabar, maka kita dapat 300 pangkat. Sabar. Bukan senang nak sabar tuan-tuan dalam belajar. Jadi sabar, kena tahan. InsyaAllah Allah Ta'ala beri 300 pangkat. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala tuan-tuan, dia boleh sabar, dia boleh tinggalkan, dia jauhkan, dia sabar. Walaupun ujian sangat dahsyat. Dah, kawan-kawan semua, member semua dah kaya-kaya tuan-tuan, sebab tekan nombor ekor. Oh, dia sabar dia. Kau tak nak kaya ke? Mel lah, murah je beli. Beli RM10, mana tahu kena bertuah dapat RM100,000, kaya terus. Sabar tuan-tuan. Maka dia sabar meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah, dia dapat 600 pangkat. Dia dapat 600 pangkat. Dan sabar yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian, bala yang datang secara mengejut. Mai datang ujian ni tuan-tuan, dia bukan kira masa tempat. Mai datang ujian ni, balak ni mengejut sungguh. Dan yang paling ditakuti oleh ulama secara mengejut apa dia? Kematian. Kematian yang mai datang mengejut, ini bahaya. Sangat-sangat bahaya. Ada amalan tuan-tuan supaya kita dielakkan mati daripada mati terkejut. Dan insya-Allah siapa yang amalkan tuan-tuan, bahkan akan diberitahu nanti bila dia akan mati. Dengar tahu bila akan mati, tak payahlah Ustaz. Tak payahlah. Dah, untunglah tuan-tuan. Satu, kita takkan mati dengan terkejut. Yang kedua, insya-Allah bila tahu, kita boleh buat preparation. Apa dia tuan-tuan? Iaitu mengamalkan, membaca 2 ayat daripada surah At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. 7 kali pagi, 7 kali petang. 7 kali pagi, 7 kali petang. Amalkanlah tuan-tuan, istiqamah. InsyaAllah kita dihindari daripada mati terkejut. Mati tak terkejut. Laqad ja'akum, biasa kita dengar. Laqad ja'akum. 2 ayat daripada surah At-Taubah. Ayat tu pun biasa kita dengar. Lazimkan tuan-tuan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. 7 kali pagi, 7 kali petang. Jadikan istiqamah. InsyaAllah tuan-tuan, mati tidak dalam keadaan terkejut. Kalau kaya terkejut tak apa. Dah. Kaya terkejut tak apa. Memang kita suka. Dah. Tapi kalau miskin terkejut, itu pun tak apa lagi tuan-tuan. Bankrupt terkejut pun masih okey lagi. Sakit terkejut pun masih okey lagi. Tapi kalau mati terkejut, itu masalah besar. Problem besar tuan-tuan. Mati terkejut. Allahu Akbar. Kalau mati terkejut dalam keadaan baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Tuan-tuan ingat yang baru ni viral. Ada satu orang, dia duduk dalam majlis maulid. Dia duduk saf pertama sekali tuan-tuan. Masa ustaz tu tengah ceramah, meninggal kat situ. Meninggal kat situ. Kalau tak silap saya, dekat Damansara. Damansara hari tu, minggu lepas. Meninggal dalam majlis maulid. Masya Allah. Ya Allah, untung tuan-tuan, jealous kita, cemburu kita. Allahu Akbar. Nampak? Maka sebab itu, amalkan tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan, hindarkan kita daripada mati yang terkejut.
Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Nabi SAW bersabda, al-imanu nisfani, nisfun fi sabri wa nisfun fi syukri. Bermula iman itu dua nisfu. Bermula iman itu ada dua bahagian. Maka satu bahagian pula sabar dan satu bahagian pada syukur. Ini Nabi SAW bagi pada kita, ingatan kepada kita, supaya kita beringat, iman ni ada dua bahagian. Bahagian yang pertama as-sabru, iaitu sabar. Dan bahagian yang kedua adalah syukur. Bahagian yang kedua adalah syukur. Kerana iman yang sempurna itu membenarkan dengan hati dan perkataan dengan lidah dan perbuatan dengan anggota. Jadi yang kata iman ni apa tuan-tuan? Iman ini adalah tasdik bi qalbi, membenarkan di dalam hati. Wa takril bilisani, dan kita selalu ungkapkan, sebutkan dengan lidah. Wal amalu bi jawarih, dan kita lakukan dengan perbuatan anggota tubuh badan kita. Itu yang katanya iman. Kerana iman yang sempurna itu terdiri daripada dua sifat ni tadi, sabar dan syukur. Siapa yang dalam kehidupan dia memakai pakaian sabar dan memakai pakaian syukur, maka iman dia sempurna. Iman dia sempurna. Jadi tanda iman yang sempurna itu membenarkan di hati, mengaku dengan lidah, dan melakukan dengan anggota tubuh badan. Dan yang terakhirnya, dan ketiga-tiga terbagi atas dua bahagi. Yang pertama, mengerjakan yang disuruh daripadanya, maka iaitu hakikat syukur. Dan yang kedua, meninggalkan yang dilarang daripadanya, maka iaitu hakikat sabar daripada maksiat. Jadi ketiga-tiganya dibagi kepada dua bahagian. Yang pertama apa dia? Buat apa yang disuruh. Itulah hakikat syukur namanya. Orang yang melakukan ketaatan ibadah kepada Allah, apa yang Allah Ta'ala suruh dia buat, itulah sebenarnya dia hamba yang bersyukur. Yang kedua, meninggalkan apa yang dilarang, itulah yang dinamakan sabar daripada melakukan maksiat. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi oleh itu mudah-mudahan Allah Ta'ala bantu kita, tolong kita, supaya kita sentiasa dapat sabar dalam melakukan ibadah ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar di dalam mana kita ditimpakan balak, musibah dan sebagainya. Minta sungguh-sungguh pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala bantu kita, tolong kita dalam perkara kesabaran ini. Kerana sabar ini pahalanya tidak terhingga banyaknya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita sentiasa dalam keadaan sabar, dan banyakkan tambahkan amal salih ibadah kita kepada Allah, menjadi asbab kita mati husnul khatimah. Dan insya-Allah mudah-mudahan kita tidak mati dalam keadaan terkejut daripada perkara tersebut. Itu merupakan satu musibah yang besar. Dan jadikan amalan tuan-tuan dua ayat daripada surah Taubah tu dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita kebaikan-kebaikan yang cukup banyak, jauhkan daripada keburukan-keburukan yang ditimpakan kepada kita. Dan insya-Allah mudah-mudahan menjadi asbab kita mati husnul khatimah, akhirat kita dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dapat amal dan sampaikan serta bermanfaat. Panjang umur, kita jumpa nanti pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.